Hi everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Jeffrey bin Samarun atau lebih dikenali dengan MJ. Hari ini saya diberi peluang untuk bercakap mengenai independent filmmaker di Malaysia. Sebelum itu saya akan bercerita sedikit tentang sejarah indie di Malaysia. Makna indie itu sendiri kita boleh didapati sebagai bebas ataupun independent, mandiri, semangat mandiri, di mana individu tersebut mempunyai semangat kebebasan berkarya ataupun kebebasan bersuara. Kalau kita nak bercerita tentang independent film di Malaysia, kalau saya tak silap bermula pada ketika tahun 2000 dan dia melalui pergerakan secara underground, di mana pada ketika itu pergerakan-pergerakan ini menghasilkan video-video yang sangat independent, video-video yang sangat radikal, dan kemunculan independent filmmaker di Malaysia ni disebabkan oleh teknologi. Pada waktu itu di Malaysia kita sudah boleh mendapatkan handycam atau video camera yang berformat high-8 ataupun menggunakan videotape untuk merekod, dan kumpulan-kumpulan ini saya panggil kumpulan-kumpulan new wave filmmaker. Ia melibatkan beberapa golongan filmmaker yang dulu dan sehingga kini masih lagi get aktif dalam industri indie di Malaysia. Boleh kita katakan beberapa nama pada ketika itu yang sangat aktif bergerak secara independen. Sebelum saya teruskan, saya nak membezakan independent dengan studio system. Kalau kita nak katakan mainstream kita di Malaysia pun boleh dikatakan sebagai independent filmmaker juga, kerana mereka tidak dikontrol oleh studio system, oleh studio, tetapi mereka mempunyai fund sendiri untuk menghasilkan filem dan seterusnya pergi ke layar lebar. Dan ada beberapa pembikin filem yang tidak memiliki fund yang besar tetapi dengan bajet yang kecil dan menghasilkan filem yang baik tetapi tidak ke layar lebar. Independent di Malaysia lebih bergerak secara perlahan pada ketika itu kerana sistem politik kita ataupun sistem ekonomi kita, sistem sosial kita masih tidak bersedia dengan industri yang ke arah itu. Okey, beza independent dan mainstream, beza dia adalah spirit ataupun beza dia ialah kalau independent dia punya style directing dia punya kebebasan bercerita, pengarah lebih bebas melontarkan idea, melontarkan cerita, lebih bebas bercerita. Tapi kalau kita bezakan pengarah-pengarah mainstream, mereka juga ada style mereka sendiri tetapi tidak begitu bebas. Kalau kita tengok genre yang ada di mainstream, kebanyakannya lebih kurang sama, tidak ada isu-isu yang berbeza. Kalau independent, mereka lebih suka menyentuh isu-isu sosial, isu-isu politik, agama dan bangsa, dan mereka lebih berani bersuara kerana mereka tidak akan melalui satu tapisan wajib tayang, dan kebanyakannya mereka cuba menghasilkan filem untuk kepuasan mereka, untuk melontarkan suara mereka, untuk berkarya, untuk menghantar ke festival-festival filem di luar. Dan jika mereka bernasib baik, filem mereka boleh ditayangkan di layar lebar di Malaysia, tetapi itu mustahil kerana kebanyakan filem yang dihasilkan terlalu radikal, terlalu berat untuk penonton kita terima. Kalau dibezakan dengan mainstream, kita tengok filem, kita akan mudah faham, kita akan lebih terhibur dan kita akan lebih suka untuk menonton. Dan beza independent content dengan mainstream punya filem content, dia dapat dibezakan dengan stereotype.
stereotip. Kalau pelakon tu berlakon sebagai cleaner, dia akan berlakon sebagai cleaner. Dia stereotip. Melayu jadi Melayu, Cina jadi Cina, India jadi India, Kadazan jadi Kadazan. Tapi kalau independent, mereka bebas. Mereka cuba lari daripada stereotip itu. Mereka cuba untuk lebih menjadi hybrid. Mereka cuba lari daripada stereotip, di mana independent filmmaker ini dia akan menunjukkan watak-watak yang sebenar masyarakat setempat. Dan untuk survive sebagai independent filmmaker, kebanyakannya mereka ni mendapatkan fund daripada investor, daripada cuba mendapatkan grant luar, grant daripada festival mereka pitch ke festival filem luar dan dalam untuk mendapatkan grant dan menghasilkan filem ataupun short filem pendek mereka. Lain pula dengan mainstream, mereka ni memang ada duit saving sendiri, simpanan sendiri, dan mereka selalunya berbajet besar. Mereka banyak fund daripada investor yang ingin melabur kepada filem mereka demi untuk mendapatkan keuntungan. Walaupun mereka tidak mendapat bajet yang besar, tetapi mereka boleh menghasilkan juga filem yang berkualiti kerana mereka ini mempunyai spirit yang luar biasa. Kerana mereka ingin bercerita. Sebagai contoh, saya sebagai independent filmmaker, saya ingin menghasilkan satu filem panjang, feature film. Saya tidak ada bajet yang besar, saya tidak ada duit yang banyak, tetapi saya ada semangat untuk menghasilkan filem panjang ataupun feature film. Apa yang saya boleh buat ialah saya cuba cari grant daripada luar, dan saya cuba cari investor yang ingin membantu saya untuk menghasilkan filem saya, dan juga kolaborasi antara kawan-kawan. Dia lebih kepada sifat persahabatan, sifat friendship. Kalau kita ada banyak kawan dan kawan kita ingin membantu untuk sama-sama menghasilkan satu filem yang baik, dan ianya akan jadi baik, dan filem itu akan terhasil juga. Di Malaysia ada beberapa independent filmmaker yang saya sangat hormati. Pada tahun 2000, pada ketika itu kita ada Amir Muhammad, kita ada James Lee, kita ada Ho Yu Han, kita ada Tan Chun Moy, kita ada Azharuddin, kita ada ramai lagi, arwah Yasmin Ahmad. Dan mereka ini bermula dengan semangat, dengan spirit dan dengan friendship. Bila kedua-dua ni ada, jadi mereka berjaya menghasilkan filem-filem yang baik, yang bagi saya very kompleks, dan ia sangat dekat dengan masyarakat. Seperti contoh Amir Muhammad banyak buat filem-filem yang lebih radikal. Amir Muhammad lebih ke arah filem-filem yang berunsur politikal. Kita boleh sebut The Big Durian, lelaki komunis terakhir. Kalau James Lee lebih kepada hubungan antara manusia, hubungan sesama manusia, lelaki dan perempuan, seperti hubungan masyarakat setempat. Seperti contoh filem Beautiful Washing Machine. Arwah Yasmin Ahmad lebih menyentuh kepada cinta antara cross culture, Sepet contohnya, dan lebih kepada multicultural film. Dan itu jarang sekali kita dapat lihat di panggung. Itulah sebabnya independent filmmaker ni kita respect mereka, kerana mereka lebih melihat filem itu sebagai platform untuk menyampaikan, untuk bercerita mengenai masyarakat setempat secara ikhlas. Kalau kita nak bercakap tentang masa depan independent filmmaker ini, sekarang ini lebih banyak peluang. Kalau pelajar-pelajar ingin menjadi sebagai seorang independent filmmaker, sekarang ini lebih banyak peluang untuk kita
kita dapat daripada dalam ataupun luar negara. Kita kena branding ourselves, kerana di dalam era teknologi ni banyak platform, bukan sekadar sinema ataupun panggung wayang untuk kita tayangkan hasil karya kita atau filem kita, tetapi kita ada banyak lagi platform-platform teknologi lain untuk kita tayangkan filem kita. Seperti contoh, kita boleh katakan Netflix, ataupun kita boleh hantar filem ataupun hasil karya kita ke online station TV online, broadcast online. Selain itu, kita ada platform yang sangat percuma, yang free, YouTube seperti contoh. Saya katakan YouTube kerana James Lee shift dia punya industri daripada core industri dia perfilman kepada YouTube, kerana dia melihat itu adalah satu platform yang sangat baik dan sangat berkesan untuk independent filmmaker express yourself. But kita kena branding ourselves. Kita kena belajar how to market our product, bukan setakat untuk mendapatkan view yang banyak ataupun subscriber yang banyak, tetapi kenapa audience ingin menonton filem kita, short filem kita. Itu yang kita perlu cari. Dan selain platform-platform itu, independent filmmaker boleh travel all around the world, hantar karya kita ke luar negara, dan juga boleh membina nama di luar dan dalam negara. Dan banyak festival-festival sekarang ini dihasilkan di seluruh dunia. Okay, saya rasa cukup itu saja. Selamat berkarya, majulah filem untuk negara. Ciao.